Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Hari ini kita akan melihat topik dalam tahun 6 unit 3 iaitu mikroorganisma. Mikroorganisma. Jadi jom sama-sama kita lihat. Lihat pada burger ini, apa yang berlaku pada burger ini selepas 44 hari? Apa yang dapat kamu perhatikan? Ya, burger ini semakin lama semakin rosak dan tumbuh kulat-kulat pada burger ini. Betul? Ada lagi tak orang yang nak makan burger yang dah rosak? Tak ada. Jadi kenapa burger ini dia semakin lama semakin rosak? Apa yang menyebabkan burger ini rosak? Pernah tak kamu terfikir? Kenapa makanan ini rosak? Mungkin makanan ini rosak kerana tindak balas mikroorganisma. Jadi kita akan lihat apa itu mikroorganisma. Mikro ini bermaksud sangat halus dan tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Manakala organisma pula bermaksud hidupan. Jadi mikroorganisma bermaksud hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Kita tidak akan dapat melihat mikroorganisma ini dengan mata kasar tanpa bantuan alat-alat yang lain. Kerana dia sangat kecil. Sangat-sangat kecil. Tetapi ada juga beberapa jenis mikroorganisma yang dapat dilihat dengan mata kasar seperti kulat yang tumbuh pada roti. Kita akan dapat lihat apabila dah banyak, kita akan dapat lihat kulat-kulat yang tumbuh itu yang berwarna hijau dan sebagainya yang tumbuh pada permukaan roti yang telah pun rosak ataupun makanan yang telah basi seperti nasi. Setelah banyak mikroorganisma tumbuh pada dia. Kalau sedikit, kita tak akan dapat lihat. Jadi ada 5 jenis mikroorganisma yang akan kita belajar pada tahun 6 ini. Yang pertama ialah fungi. Yang kedua ialah protozoa. Yang ketiga alga. Yang keempat bakteria dan yang terakhir virus. Yang kelima virus. Kita akan lihat secara terperinci setiap jenis-jenis mikroorganisma ini. Fungi ialah mikroorganisma yang ada yang kita dapat lihat dengan mata kasar kita. Ya, hanya fungi yang dapat dilihat dengan mata kasar. Yang pertama ialah kulat. Kulat yang banyak tumbuh seperti cendawan itu pada permukaan roti, pada permukaan kayu yang telah pun reput. Seterusnya ialah yeast. Yeast yang kita ataupun ibu kita gunakan dalam masakan yang digunakan untuk membuat kek ataupun membuat roti. Seterusnya ialah muko dan penicillium. Okey, kita ulang. Fungi, contoh-contoh fungi ialah kulat, yeast, muko dan penicillium. Okey, kena ingat tu ya. Jenis yang kedua ialah protozoa. Protozoa ini hidup di habitat yang berair seperti sungai, kolam dan tasik. Contoh-contoh protozoa ialah paramecium. Ini ialah paramecium. Dan contoh yang kedua ialah amoeba. Jadi mikroorganisma ini berada dalam kawasan yang berair
seperti sungai, kolam dan tasik. Kita tidak digalakkan untuk minum air sungai ataupun air kolam yang tidak ditapis ataupun tidak dirawat sebelum minum. Kerana kalau kita minum, protozoa ini dikhawatiri akan masuk ke dalam badan kita dan menyebabkan kita keracunan makanan dan sebagainya. Mungkin kita akan sakit perut disebabkan oleh amoeba ataupun paramecium inilah. Contoh yang ketiga bagi jenis-jenis mikroorganisma ialah alga. Alga ialah satu mikroorganisma yang mempunyai sifat tumbuhan, yang bermaksud dia menjalankan proses fotosintesis untuk hidup. Okey, jadi dia juga kebanyakannya berada di kawasan yang berair, kawasan yang ada air supaya dia dapat tumbuh. Contoh-contoh alga ialah Spirogyra dan juga phytoplankton. Okey. Jenis yang keempat ialah bakteria. Bakteria ni ada banyak sekali. Jadi kita akan lihat 4 contoh bakteria sahaja untuk kali ini, iaitu yang pertama Bacillus. Bacillus, yang kedua ialah Streptococcus. Yang ketiga ialah Salmonella dan yang keempat ialah Escherichia coli. Escherichia coli. Ada bakteria-bakteria yang berbahaya kepada manusia dan ada bakteria yang kurang bahayanya kepada manusia. Ada bakteria yang baik dan ada bakteria yang jahat. Contohnya Salmonella. Salmonella ialah bakteria yang jahat kepada manusia yang boleh menyebabkan kita demam dan sebagainya. Jadi bakteria-bakteria ini kita perlu kenal supaya kita dapat mengelak diri daripada terkena jangkitan bakteria-bakteria ini. Pada zaman-zaman COVID ini, kita kena lebih-lebih lagi lah menjaga supaya tidak mudah terdedah kepada bakteria-bakteria. Yang kelima, virus. Ini virus yang popular pada zaman sekarang ini, iaitu yang pertama ialah COVID-19. Virus ini ialah mikroorganisma yang sangat kecil. Dia adalah mikroorganisma yang paling kecil yang susah untuk kita nak cari dia. Berbanding dengan fungi, berbanding dengan alga, benda yang bakteria ataupun mikroorganisma yang agak besar, tetapi virus ialah mikroorganisma yang paling kecil. Virus yang sedang hangat diperkatakan sekarang ini ialah virus COVID-19 ataupun COVID-19 yang melanda di seluruh dunia. Ini adalah rupa COVID-19. Seterusnya ialah virus HIV. Virus HIV yang menyerang pesakit-pesakit yang terkena HIV. Okey, bentuk dia lebih kurang sama dengan COVID-19. Seterusnya ialah influenza. Virus influenza ini juga antara virus-virus yang berbahaya pada manusia. Okey. Jadi kita perlu menjaga diri daripada terkena dengan virus-virus ini, kerana virus ini merupakan musuh yang kecil dan kita tak nampak. Musuh yang kecil dan kita tak nampak. Kita kena kerap mengamalkan amalan-amalan yang betul supaya tidak terjangkit dengan virus ataupun bakteria. Sebagai contoh, kita perlu kerap membasuh tangan dengan sabun. Kerap membasuh tangan dengan sabun dan menutup muka dengan pelitup muka. Kita juga perlu elakkan diri daripada berada di kawasan-kawasan yang mungkin ada virus. Contoh dia, di hospital. Kalau tidak ada keperluan, tak perlulah kita pergi ke hospital. Tak perlu melawat orang supaya virus-virus ini tidak melekat pada kita dan akhirnya menjangkiti kita. Jadi disebabkan semua mikroorganisma ini kecil, macam mana kita nak lihat dia?
Kita nak lihat mikroorganisma dengan menggunakan alat yang dinamakan sebagai mikroskop. Alat yang digunakan untuk memerhatikan mikroorganisma dengan jelas. Jadi ada beberapa jenis mikroskop yang ada. Yang pertama, mikroskop elektron. Mikroskop elektron ialah mikroskop yang digunakan untuk melihat virus ataupun mikroorganisma yang sangat kecil dan dia dapat lihat dengan jelas. Kita juga ada mikroskop cahaya matahari yang menggunakan cahaya matahari untuk melihat ataupun dipantulkan cahaya matahari pada slide itu untuk melihat mikroorganisma. Dan kita juga ada mikroskop elektrik biasa yang menggunakan elektrik untuk menjana cahaya. Jadi kita ada 3 jenis mikroskop yang boleh digunakan. Jadi itu sahaja untuk topik mikroorganisma. Jadi kita ada 5 jenis mikroorganisma tadi. Kalau kamu masih ingat, iaitu fungi, protozoa, bakteria, virus dan juga alga. Jadi ingat kelima-lima tu ya. Okey, terima kasih.